Melahirkan generasi Al-Quran, kita akan terus sahaja bersama dengan rakan-rakan tetamu kita ni yang kita hadirkan. Yang juga rakan kita jugalah. Betul. Rapat juga. Ini sudah beberapa kali bersama kita di Ramai Pagi, memberikan beberapa aktiviti dan juga kegiatan beliau. Kita perkenalkan di sebelah kiri saya, iaitu Yang Mulia Haji Muhammad Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Al-Hufaz Management. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Wali sihat. Alhamdulillah sihat. Gembira rasanya dapat bersama dengan Tuan Haji Muhammad Lokman. Berapa bulan dah berjumpa. Jadi alhamdulillah kesempatan untuk hari ini akan kita bercerita sedikit berkenaan dengan melahirkan generasi Al-Quran ini. Boleh, nanti, boleh insyaAllah. Ya. Dan di sebelah kiri Tuan Haji Muhammad Lokman, iaitu Dayangku Fatin Nur Mas Ayuni Safwana binti Pangeran Roslan, iaitu pendidik Hufaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Terima kasih kerana berkesudian untuk sama-samalah berkongsi mengenai dengan topik kita pada pagi ini. Satu yang cukup kita ni memberikan hati kita ni itu rasa sejuk dengan melahirkan generasi Al-Quran ini. Sebelum itu Safwana ini pertama kali bersama kami Ya, pertama kali. Di Ramai Pagi. Apa yang difahamkan juga Safwana adalah Safwana merupakan pendidik pertama di Al-Hufaz Management. Salah seorang pendidik pertama. Salah seorang pendidik pertama Baik, alhamdulillah. Jadi untuk memulakan segmen wawancara kita pada pagi ini, ramai pengusaha lebih menjurus kepada perniagaan food and beverages dan kita ingin mengetahui mengapa Tuan Haji Muhammad Lokman memilih untuk membuat perkhidmatan keagamaan dan bagaimana idea itu timbul. Terima kasih saudara Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi saya menjadi pengusaha itu secara tidak sengaja. Kerana apabila sudah graduate daripada Universiti Islam Sultan Syarif Ali, bukan anda mencari kerja, memang mencari kerja. Banyaklah agensi saya cuba dan nampaknya tidak berhasil. Alhamdulillah pada masa yang sama saya pernah ngaji sama ibu bapa saya di rumah beberapa tahun. So bagi saya itu adalah salah satu cara untuk mencari pendapatan. Betul. Jadi pada masa yang sama kawan-kawan saya juga apabila balik semula daripada Mesir sama je lah mengajar ngaji. Kami ngajar ngaji rekrut bomba, ngajar ngaji di Asgar Jadi ngajar ngaji ini selalu menjadi sebahagian daripada kami lah. Sebab kami berdua juga sama-sama sekolah di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dulu. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah kebiasaan kami lah. Baca Quran itu jadi rutin setiap hari. Jadi alhamdulillah makhraj yang diajarkan oleh guru-guru kami, ustaz dan ustazah di Tahfiz, makhraj kami alhamdulillah sangat-sangat di tahap yang baik. Jadi apabila mengajar anak-anak muda Brunei, diorang pun suka. Jadi tersebarlah cerita tu. Jadi orang ramai ada ngomplain dia, payah je mencari biskita ni nya. Di sana tercetusnya akan mau buka syarikat tu. Ada dua orang my good friend masa ni di pusat dakwah sama seorang lagi di JKR, seorang ada kerja sendirilah. Dia mencadangkan buka tu company-nya. Kira-kira tahun berapa tu? Tahun 2016. 2016 ya. Padahal mengopi situ. Tapi alhamdulillah lah idea bis dorang itu saya sangat hargai sampai hari ini. Kalau bukan mereka nada Al-Hufaz ni lah. Alhamdulillah. Jadi satu kemudahan lagi bagi orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut dan untuk menghubungi untuk memberikan pendidikan, khidmat pendidikan mengenai dengan Al-Quran ini. Jadi apa sebetulnya respon ataupun sambutan sebetulnya orang ramai mengenai dengan perkhidmatan keagamaan ini? Pada awal-awalnya Al-Hufaz mula-mula 11 orang guru saja, termasuk Safwana. Sama murid pun around 21 orang. Alhamdulillah masa ni kami menolong hampir 300 warga Brunei mendapat pekerjaan bersama kami dan hampir mempunyai 3,000 student lah hari ini. Wow. Alhamdulillah lah. Jadi awal-awal itu bukan mudah kerana orang ramai biasanya ngajar ngaji ni guru agama, ngajar ngaji ni warga luar atau macam bukan jadi kebiasaan. Kalau untuk anak-anak sahaja selalunya hari Jumaat ke masjid. Selalunya ke masjid, betul. Ibadah.
Jadi mereka pun membawa seseorang orang lain ke rumah yang tidak dikenali. Itu bukan sesuatu yang kebiasaan orang Ketani lah. Tapi lama-lama alhamdulillah saya sangat bangga jara orang Ketani ini. Diorang dapat menerima lah kami ini juga. And bagi diorang pun kadang-kadang bertanya pulang juga, kelulusan tinggi-tinggi, kenapa ngajar ngaji. Jadi saya bagi pencerahan habis diorang. Dan saya terima kasih kepada BIS kita. Kalau BIS kita mengambil kami sebagai guru, apatah periuk nasi kami, iaitu periuk nasi yang benar-benar halal dan pada masa yang sama berpahala. Betul. Jadi itu luar biasa. Saya pun suka juga time kami di Tahfiz itu, kami selalu kena jemput untuk khatam Quran 30 juz ke rumah-rumah, orang pindah rumah apa. Jadi Al-Hufaz pun tema itu apabila orang menjemput untuk pindah rumah apa, jadi guru-guru yang baru balik dari Mesir atau lepasan kupu SB Unisa ni boleh datang baca Quran di rumah masing-masing. Baik, alhamdulillah. Paling laku tema Ramadan lah Wadi. Betul. Memang banyak sambutan Ramadan. Terhadap banyak aktiviti keagamaan. Kelas mengaji, khatam Al-Quran, tausyih, tadarus, sebagainya ya. Baik, Puan Dayangku Safwana ya. Merupakan antara guru pertama, ya, pendidik pertama Hufaz. Jadi mungkin boleh mengkongsikan kepada kami lah bagaimana pengalaman Puan sendiri semasa menjadi pengajar ini. Sebelumnya memang ada dilatih untuk menjadi seorang pendidik macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bercakap mengenai pengalaman, sebenarnya saya sendiri background belajar dulu pertanian. So berbeza latar belakang ni. So Indah ada langsung memang pengalaman belajar untuk belajar mengajar itu memang tiada lah. So masa awal-awal penubuhan Al-Hufaz Management, Ustaz Lokman sendiri selalulah menggalakkan untuk menjadi salah seorang guru lah untuk join sama-sama. Tapi awal-awal tu saya masih lagi menyambung pelajaran master di UBT. So masa awal tu memang ditolaklah ajakannya tu. Balik-baliklah macam balik-baliknya. Melihat juga latar belakang daripada pertanian, masuk ke dalam bidang keagamaan. Agak ada sedikit kesulitan buat Puan dan Safwana sendiri. Alhamdulillah, pasal dulu dari Tahfiz kan sama-sama. So dalam segi itu okey, tapi agaknya untuk pengalaman mengajar itu memang adalah. Tapi alhamdulillah lepas beberapa kali kena telefon oleh Ustaz Lokman untuk ikut sama-sama, dan alhamdulillah mencubalah juga. Sama salah satu yang saya ingat lagi, salah seorang guru Al-Quran saya pernah dulu mengatakan, nya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nya sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. So saya ambillah yang itu untuk mencubalah mencabar diri sendiri untuk mengajar Al-Quran. Alhamdulillah. So awal-awal tu memang takutlah, tapi alhamdulillah sekarang lepas melihat belajar sendiri, ada yang dari awal belajar sampai khatam itu, ani right now ni confident lah rasanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Memang satu cabaran juga buat Puan Dayangku ya, bermula daripada berlainan latar belakang, tetapi ialah ada mempunyai basicnya, kita ini sudah ada asas ya dalam menghafaz Al-Quran. Jadi kita berbalik kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Lokman ya, mungkin dapat berkongsi ni. Untuk memastikan pengajar ya mengajar dengan cara yang betul kepada anak-anak. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni bagaimana untuk memastikan pengajaran ni untuk mengajar anak-anak yang mengikuti kelas-kelas Al-Quran. Kelas Al-Quran ini. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama-tama ialah semua asatizah kami itu, iaitu guru-guru itu perlu mempunyai Tauliah Majlis Agama Islam Brunei. Itu adalah salah satu syarat yang paling utama lah dalam Al-Hufaz. Yang kedua ialah kami menginterview juga, kami menemui ramah habis dia, memastikan orang ni punya bacaannya mantap, tajwidnya lurus. Jadi dari sana kami nampak, kami tanya juga
Contohnya kalau kita mengajar macam mana. Jadi dari sana ternampak ya ada ciri-ciri guru, dari sana kami boleh ngambil bersedia lah. Sama kami juga selalu bertanya arah pelanggan kami, macam customer kami macam bertanya, okey kah ustazahnya? Oh, ustazahnya bisa baik gitu. Jadi kami beritahu ustaz kita good job, well done. Habis kita memberikan khidmat yang terbaik, habis dorang customer pun happy lah. Alhamdulillah lah. Setakat ini berapa orang tenaga pengajar? Alhamdulillah yang dibantu di Brunei hampir 300. Tapi dalam more than 70 orang yang sangat-sangat aktif lah yang di Brunei ini masih bergerak untuk mengajar ngaji ke rumah-rumah. Tenaga pengajar ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seperti yang kita ketahui ya, yang mana di negara Brunei Darussalam turut juga dilanda pandemik COVID-19 ya pada sekitar bulan Mac. Jadi ini mungkin daripada pihak tuan sendiri, memang bukan saja barangkali perniagaan yang lain yang terjejas, tapi mungkin daripada perkhidmatan tuan turut terjejas dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi bagaimana untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini semasa terjadinya COVID-19 ini? Alhamdulillah, saya melihat COVID-19 ini sebagai rahmat kepada kami kerana kalau dalam bagi saya, kalau ujian itu menghadapi petani, pasti Allah akan bagi nikmat yang lain kepada petani. Di mana dari segi syarikat Ahlul Fas ialah walaupun kelas kami banyak kerana kami mematuhi peraturan Kementerian Kesihatan. Betul. Jadi kelas kami itu banyak kami tangguh dululah. Walau bagaimanapun, alhamdulillah warga Brunei ini pintar, dorang pakai Zoom ngajar ngaji itu. Dorang nemu anak-anaknya itu tinggal Al-Quran. Ya, ustaznya jangan bagi anak-anakku dah mengaji. Jadi dari sana saya sangat terharulah. Inisiatif Indong orang kata ni mau ujung ngaji masih lah. Jadi pada masa itu Ahlul Fas kelas Al-Quran ke rumah-rumah ditiadakan. Sangat-sangat duka cita juga. Walau bagaimanapun kelas Zoom itu jadi laku. Sampai kami ada kelas di Netherlands, kelas di Europe. Jadi di Brunei pun alhamdulillah kelas Zoom kami itu naiklah itu. Jadi syukurlah. Ya, alhamdulillah demikian tadi ya. Baik, kita ada beberapa foto yang dikongsikan bersama kami di Rampai Pagi ya. Jadi kita ingin sama-sama menyaksikan sekitar aktiviti dan juga kegiatan yang diadakan. Mungkin boleh menceritakan kepada kami apa yang boleh dikongsikan dari gambar ini. Ustazah Hanem, beliau adalah seorang guru salah sebuah sekolah rendah di swasta di Brunei. Beliau salah seorang educator yang terawal juga bersama kami. Beliau juga lapasan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Beliau adalah salah seorang contoh warga Ketani yang indah menunggu kerja. Beliau mempunyai sarjana juga, jadi walaupun berdigrinya orang Ketani, indah milih kerja yang ngajar ngaji, rajin mengambil murid. Jadi pendapatan beliau memang 100% daripada ngajar ngaji, dan juga beliau ada muka syarikat untuk menjual kuih. Jadi saya sangat-sangat menggalakkan para educators untuk biar pendapatan ini macam mija. Kalau mija tu satu tiang sahaja, kalau tiang itu patah habis tiap. Jadi income itu biar banyak. Alhamdulillah beliau adalah salah seorang contoh ustazah yang mampu membuat perniagaan sendiri dan pada masa yang sama jadi seorang ustazah yang melahirkan generasi celik Al-Quran. Alhamdulillah. Ada satu poster lagi di sini. Mungkin pendaftaran ni boleh menyaksikan. Kelas pendaftaran bagi hufaz. Okey. Di sini kami pihak hufaz memang menggalakkan belia-belia di luar sana untuk join kelas kami untuk lagi menjadi tenaga pengajar. Untuk menjadi tenaga pengajar, sama-sama kita ni menyahut hasrat ke bawah duli untuk menjadikan Brunei sebagai negara zikir. Sampai nanti juga kalau sesiapa yang berminat untuk belajar mengaji bersama kami, boleh terus hubungilah arah WhatsApp di talian 8211 854. Baik ya. Jadi berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini ya, alhamdulillah cabarannya dapat ditempuhi ya, dan kita percaya juga pasca pandemik COVID-19 ini ya, alhamdulillah sekarang semakin terkawal ya, dan berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan ya oleh Al-Fas sendiri, pembelajaran secara online, dan sekarang alhamdulillah guru-guru sudah boleh semula ya datang ke rumah untuk mengajar mengaji.
Masih ada online juga. Masih ada. Masih lagi dijalankan. Alhamdulillah masih ada. Jadi alhamdulillah ada produk baru jugalah. Alhamdulillah. Apa pasca pandemik COVID-19. Rahmat. Jadi selain daripada itu, apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak tuan dan juga puan sendirilah dalam melahirkan generasi Al-Quran ini? Salah satu cabaran kita ni ialah kalau anak-anak tu dah mau mengaji, macam kata tadi mesti cari cara. Pernah dalam WhatsApp grup kami itu, guru tu bertanya, macam mana tu kalau murid tu nak mau ngaji padahal dibelikan sudah mainan sebagai ganjaran apa. Jadi ustazah-ustazah lain tu sharing pengalaman lah, tu yang kami macam dia semua guru tu menghadapi situasi yang sama. Ada juga murid-murid yang orang kata ni baulah tu, tapi alhamdulillah lah guru-guru dapat menangani. Salah satu cabaran ialah kena bersabar, bersabar menangani. Selalunya cabaran ini datangnya daripada anak-anak sahaja ya. Kalau dari pihak ibu bapa ada sebarang cabaran? Alhamdulillah kalau pihak ibu bapa diorang sangat supportive lah. Memang diorang ibu bapa ni memang diorang memang menggalakkan anak diorang ni yang belajar mengaji bersama kami. Tapi ada sesetengahnya memang yang pelajar yang paling muda saya pernah ajar sendiri 3 tahun. So kanak-kanak 3 tahun ini memang kita ni kalau fikirkan diorang punya fokus itu memang kurang lah. Betul. Bagi saya itu salah satu cabaran yang memang mesti dihadapi, tapi dengan kesabaran itu alhamdulillah sekarang ni anak tu membaca Al-Quran sudah. Apa solusi Dayangku sendiri menghadapi cabaran? Menghadapi itu yang paling penting sabar. Sabar. Jadi yang keduanya untuk menarik perhatian anak ini tadi macam mana caranya? Saya menggunakan edutainment. So bukan saja selalunya kanak-kanak ni yang diorang dah suka melihat buku Iqra tu katanya boring katanya. Pasal hitam putih saja cuma tu. So caranya salah satu mencari application dari Google Play segala yang berkaitan dengan alif bata itulah. Kemudian membuat game, aktiviti. Ada mewarna, lepas tu buat quiz, menggunakan flashcard. Ada lagi yang saya sendiri menggunakan permainan macam bingo. So menggunakan alif bata, so dari sana kanak-kanak meneka huruf mana yang huruf mana. So itu alhamdulillah salah satu cara saya lah untuk perasaan setelah mendapat tahu sekarang anak tersebut sudah pun mula mengaji Al-Quran. Alhamdulillah, Anita salah satu Rewards sebab lah. Reward lah sebab juga kenapa saya masih lagi bergiat aktif dalam mengajar Al-Quran sampai ini. Pastinya gembira ya anak didik. Berbaloi rasanya ya. Alhamdulillah. Indah sangkalah kanak-kanak tu boleh sampai khatam oleh kita ni. Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin bagi mereka yang ingin menempah slot, selalunya biasanya mungkin dalam berapa lama sebelum memulakan kelas tersebut, mungkin bagi anak mereka yang ibu bapa ingin menghantar anak-anak mereka ni ke kelas yang ditawarkan oleh Hufaz. Alhamdulillah, selepas pendaftaran kami terima, tergantung dari kepada di mana pelanggan tinggal, lokasinya lokasinya sama juga jam dan hari yang dipilih lah. Kadang-kadang ustaz nak berlaku hari Khamis, jadi kami paksa sebagai Al-Hufaz sebagai orang tengah untuk para guru bertanyalah kepada Indong boleh hari Rabu instead. Jadi alhamdulillah beberapa kali juga matching yang menjadi. Ada juga macam kalau kami dah berlaku, kami carilah guru-guru yang berlaku. Macam tu alhamdulillah. Biasanya satu minggu ada berapa kelas dan satu bulan ada berapa kelas? Ya, tertakluk kepada package yang diambil oleh pelanggan lah. Yang paling minimum package-nya ialah seminggu sekali. So maksudnya sebulan ada 4 kelas lah. 4 kelas 4 jam. Jadi mereka yang ikut mengaji ini bukan tertumpu sahaja kepada anak-anak. Bagaimana dengan warga emas, orang dewasa macam mana? Alhamdulillah di Brunei salah seorang paling muda ialah 3 tahun yang Ustazah Safwan ajar dan beberapa tenaga pengajar yang lain. Paling senior bagi saya adalah dalam lingkungan umur 86. Walaupun perlahan orang kata ni, tapi beliau mampu membaca Al-Quran alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, bagi mereka yang ingin mendaftar kelas mengaji yang ditawarkan oleh Al-Hufaz Management ini, mungkin di mana mereka akan mendapatkan informasi ataupun maklumat
mengenai dengan pendaftaran ini? Mungkin dapat dikongsikan dengan penonton kita ni. Seperti yang tertera di dalam talian kami 6738211854 atau melalui Instagram kami Al-Hufazbn. Jadi bolehlah menghubungi kami DM saja atau Facebook pun boleh juga, message pun boleh. Jadi habis kita insyaAllah kami akan bersedia berkhidmat mengajar anak-anak habis kita untuk menjadi salah seorang yang celik Al-Quran insyaAllah. Alhamdulillah. Pesanan untuk belia ya yang ingin memulakan perniagaan mungkin boleh dikongsikan kepada kami? Boleh. InsyaAllah Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pengusaha sebelum beliau baginda menjadi seorang rasul. Walau bagaimanapun setelah baginda menjadi rasul, baginda tidak melarang para sahabat, dan juga pada masa yang sama Rasulullah menggalakkan para sahabat untuk meneruskan perniagaan. Kerana insyaAllah berniat sahaja dengan ada pendapatan itu, kalau habis kita banyak pendapatan di masa akan datang, jangan orang kata ni ambung, mesti kita sentiasa memberi balik kepada warga-warga yang memerlukan. Jadi harta habis kita dapat itu daripada perniagaan, niatkan untuk menjadi saluran berkat di akhirat nanti. Tani mau cukup untuk tani alhamdulillah, cukup untuk indung ke tani alhamdulillah, dan selebihnya tani bagi arah orang-orang yang memerlukan. Niat mesti lurus. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, itu Ketua Pegawai Eksekutif, dan di hujung sekali bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Kufatin Nur Mas Ayuni Safwana binti Pangeran Roslan, iaitu selaku pendidik Hufaz Management. Terima kasih sekali lagi kerana pencerahan dan berkongsi mengenai dengan pahit getirnya ataupun manisnya semasa berkhidmat di semasa pandemik COVID-19 itu juga. Ya, jadi kita berdoa mudah-mudahan mereka akan terus melahirkan lebih ramai lagi generasi celik Al-Quran dan pastinya usaha mereka ini boleh dianggap sebagai satu dakwah untuk meneruskan lagi syiar Islam di negara kita Brunei Darussalam dan memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak ini tadi yang lebih fokus kepada ilmu dalam pembacaan Al-Quran ini. Betul sekali. Tadi.